KPM. Didik TV KPM. Macam mana nak buka ni ya? Lupa pula apa nombornya. 4567. Cikgu, Assalamualaikum. Akmal, Cikgu, tengah buat apa tu? saya nak cuba buka. Ada dokumen dalam peti besi ni Akmal. Tapi saya tak boleh buka. Saya lupa lah apa kombinasi nombor. Cikgu cubalah 0000 ke 1234567 ke? 0000. Boleh? Tak buka boleh juga. Akmal. Saya cuba. 1, 2, 3, 4. Tadi cikgu ada cakap apa? Kombinasi nombor kan? Ya Akmal. Kombinasi nombor. Cikgu, kombinasi nombor tu apa dia cikgu? Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang ke tahap 1 bersama dengan saya Abang Akmal Nazri. Murid-murid apa khabar? Sihat tak? Terbaiklah kerana hari ini kita akan belajar bagi mata pelajaran matematik dan saya pasti murid-murid pun dah tahu dah guru yang akan mengajar kita kali ini. Tapi sebelum itu, saya nak memperkenalkan jurubahasa isyarat kita kali ini iaitu Cikgu Kulina. Apa khabar Cikgu Kulina? Sihat? Ini dia cikgu kita Kulina sebagai jurubahasa isyarat yang akan bersama dengan kita juga. Okey, inilah guru yang akan mengajar kita di dalam mata pelajaran matematik iaitu Cikgu Syahrir. Apa khabar Cikgu? Sihat Alhamdulillah Akmal. Dah boleh buka ke belum? Boleh dah. Okey, tapi sebelum kita nak belajar kan bagi mata pelajaran matematik ini Cikgu, dengan kata kita juga akan bersama dengan 4 orang anak murid. Dan siapakah mereka? Ini Cikgu Syahrir. Okey, kita akan berkenalan dengan 4 orang rakan kita daripada 2 buah sekolah. Kita akan tengok bersama dengan kita adalah hari ini 2 daripada SK Seri Samudra Akmal. Hai. Dan juga 2 daripada Pekan Tamparuli Sabah. Hello, apa khabar? Okey, siapakah nama mereka Cikgu? Silakan. Okey, daripada SK Seri Samudra Manjung, kita ada Ahmad Husni Kushairi. Okey, yang mana satu tu boleh angkat tangan? Angkat tangan Ahmad Husni. Itu dia. Bagus. Okey. Dan yang keduanya kita ada Hazwani Baharin. Minta maaf daripada yang keduanya daripada Danish daripada SK Seri Samudra iaitu Danish Shah. Mana Danish satu? Shah. Itu dia. Hai. Okey. Dan daripada SK Pekan Tamparuli kita ada Hazwani Baharin. Mana satu tu? Hai. Hazwani. Dan seorang lagi kita ada Ornella Feng. Hello, apa khabar semua? Okey, cikgu, daripada reaksi muka mereka, saya pasti mereka pun dah tak sabar nak belajar bagi mata pelajaran matematik kali ini kan? Betul. Tapi sekejap, apa kaitannya tadi kan kita tekan-tekan nombor dekat peti besi tu tak boleh buka lah. Lepas tu cikgu ada sebut satu perkataan. Apa cikgu? Kombinasi nombor. Apa kombinasi nombor tu sebenarnya Cikgu Syaril? Baik Akmal, sebelum kita buat operasi tambah, kita nak fokus kepada operasi tambah. Tetapi sebelum itu kita kena tengok apa kombinasi nombor yang kita sebut tadi. Kombinasi nombor adalah nombor yang berada dalam kumpulan yang sama. Tetapi bila kita pisahkan dia akan membawa maksud yang berbeza. Apa maksudnya? Macam keliru je kan? Kita akan pergi kepada apa berkaitan, apa maksud kombinasi nombor yang cikgu maksudkan. Okey. Kita akan pergi kepada nombor-nombor ini. Kalau kita tengok di sini, kita ada 3 nombor, iaitu 43, 52 dan 79. Kombinasi nombor maksudnya daripada 43 ini adalah kombinasi daripada 2 nombor sebenarnya. Iaitu 40 dan 3. Yang ini kebiasaannya ada berlaku kekeliruan. Kalau nampak 43 ada yang sebut 43, iaitu 4 dan 3 dalam bayangannya. Sebenarnya salah Akmal. Dia adalah 40 dan 3. Baru jadi 43. Okey. Murid-murid ingat yang itu. Kemudian 52 adalah 50 dan 2. Bagus Akmal. Okey.
Akmal yang bagus. Kita tak tanya murid lagi. Okey. Seterusnya 79. 79 adalah 70 dan 9. 9. Jadi kena ingat kombinasi nombor adalah dua nombor yang digabungkan daripada satu nombor yang terhasil di situ. Jadi ini adalah contoh-contoh kombinasi nombor. Ada tak nombor lain? Kita tengok kepada slide yang kita akan tunjukkan. Okey, yang mana kali ini kita akan belajar sebenarnya adalah bab tambah dalam lingkungan 100. Betul Ya, Cikgu Syaril? betul. Kalau nak tahu macam mana lagi tu, jom kita mulakan kelas kita. Silakan Cikgu. Baik. Kombinasi nombor yang selain daripada yang kita tunjukkan, kita ada contoh di sini 42. Mungkin kita boleh tanya pada Husni. 42 datang daripada nombor Silakan Adik Husni. Husni. 42 datang daripada Nombor 40. 40 dan 2. bagus. Tepuk tangan untuk Husni. Tahniah. 40 dan 2. Okey, tahniah Husni. 53. Kita nak tanya Danish. Boleh Danish? Okey. Danish, nombor 53 datang daripada 50. 50 dan 3. bagus. Tahniah Danish 50 dan 3. Kita tengok lagi dua nombor ya. 36. 36 kita nak tanya Ornila. Ornila, silakan. 36 daripada nombor 30. 30 bagus dan 6. bagus. Yeay! Tahniah Ornila. Okey. Baik, seterusnya nombor 79. Hazwani. Orang lain dah jawab, Hazwani pula. Okey, Hazwani. 79 datangnya daripada 70 dan 9. bagus. 70 dan 9. Bagus, tahniah. Inilah kita katakan kombinasi nombor. Dan kombinasi nombor ni penting untuk kita masuk kepada soalan tambah. Soalan tambah contoh macam ni, 23 tambah 41. Sebenarnya kita boleh tambah nombor-nombor ini tanpa kita buat jalan kerja melalui bentuk lazim. Okey. Contohnya, kalau 23 dan 41 datangnya daripada 20 dan 3, kemudian 40 dan 1. Kemudian bila kita tambahkan, ini lebih kepada kemahiran menambah dalam bentuk congak. Betul. Congak. Jadi kita tak perlu buat dalam bentuk lazim. Jadi kita tambah puluh dulu. 20 tambah dengan 40 kita akan dapat 60. 3 tambah dengan 1 kan 4. Jadi kita akan dapat 64. Itu adalah proses kepada operasi tambah. Tapi ini tidak melibatkan mengumpul semula. Okey? Baik, kita tengok nombor yang kedua. 34 tambah dengan 52. 30 dan 4. Kemudian 50 dan 2. Jadi kita tambah 10 dulu, 30 tambah dengan 50 dulu. 80. Kemudian 4 tambah dengan 2. 6. Jadi kita akan dapat jawapannya 86. Okey, jadi ini adalah proses kemahiran. Kita nak gunakan kemahiran congak ataupun bentuk lebih mudah kita mengira tanpa menggunakan bentuk lazim. Inilah kemahiran yang kita perlu asah. Okey. Kita tengok kepada latihan. Kita kena uji murid supaya kita boleh beri satu ganjaran bagi setiap jawapan yang betul. Okey. Murid-murid yang ada di dalam talian yang juga di rumah. Cikgu harap dah faham ini ataupun teknik ataupun kaedah yang cikgu tunjukkan, dan kita cuba dengan latihan yang cikgu akan berikan. Baik, kita mulakan dengan soalan yang pertama, boleh? Boleh cikgu. Okey, sedia. Baik, soalan yang pertama 23 tambah dengan 41. Baik. Kita cuba tanya siapa nak jawab. Okey, boleh angkat tangan. Okey, angkat tangan. Okey. Danish, jawapannya 64. 64. Kita tahniah, kita bagi ganjaran untuk Danish. Yeay. Okey. Soalan yang kedua, 52 tambah 16. Husni, okey, Husni nak jawab berapa Husni? 68. Bagus, tahniah untuk Husni. Husni dapat juga ganjaran bagi 68. Tahniah. Okey, baik. Cikgu, sambil-sambil tu saya menampilkan ganjaran mereka boleh, di betul, carta tambahkan di carta ganjaran ini ya. Okey. Seterusnya 34 tambah 62. Siapa nak jawab? Okey, Ornila. Silakan Ornila. Jawapannya? Ornila? Okey.
96. 96. Okey, tahniah untuk Nila. Seterusnya Okey. soalan yang terakhir. Kita tengok 35 tambah dengan 23. Okey, siapa? Hazwani. Siapa? Hazwani. Silakan, Hazwani. Okey, Hazwani. Berapa jawapannya Hazwani? 56. 50. 50? 58. 58. Okey, tahniah untuk Azwani. Okey. Jadi keempat-empatnya telah menguasai kemahiran yang kita ajar. Betul. Iaitu menambah dengan cara congak bagi nombor-nombor yang kita pecahkan kepada kombinasi yang tepat. Terbaiklah. Okey, cikgu, kita nak berhenti rehat dulu kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam tahap 1. Cikgu, kita cuba buka lagi sekali. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan tahap 1 bersama dengan saya, Akmal Nazri, dan juga Cikgu Syahril kita. Cikgu. Kali ini cikgu nak kongsikan apa pula, cikgu? Tak sabar nak belajar lagi ni. Okey, kita naikkan sikit level kita. Okey, sekarang kita akan belajar bagaimana kita menambah melibatkan pelengkap puluh. Okey, pelengkap puluh. Macam mana maksudnya? Baik, kita teruskan, Akmal. Okey. Baik, pelengkap puluh, kita tengok beberapa contoh di sini. Kalau 47, pelengkap untuk puluh yang terdekat adalah 40. 3. Jadi kita akan dapat nilainya ialah 50. Jadi 47 pelengkapnya adalah 3, kita akan dapat nilainya 50. Dan kita tengok beberapa contoh lain. 36 pelengkap dia berapa, Akmal? 4. Tahniah. Okey. Baik, 36 dengan 4 bila kita tambahkan kita akan dapat 40. Seterusnya kita tengok yang ketiga, 53 dengan 7. Jadi kita akan dapat nilainya adalah 60. Baik, apa tujuan kita buat macam ni? Adalah untuk menambah bagi melibatkan nombor yang ada mengumpul semula. Okey, apa maksudnya? Kejap lagi cikgu tunjukkan. Satu lagi, 48 pelengkapnya apa dia? 2. Ya. Jadi kita akan dapat 48 dan 2, kita akan dapat nilainya 50. Baik, kita pergi kepada soalan. Baik. Okey, sebelum kita bagi latihan, kita kena drill, kita kena buat latihan ataupun kita bagi beberapa soalan supaya difahami oleh murid-murid yang ada di rumah dan juga dalam talian. Betul. Okey, kita tengok soalan yang pertama. 47 tambah 26. Bagaimana kita nak menambah dengan kaedah pelengkap 10? 47 pelengkapnya ialah pelengkapnya adalah 40. 47 pelengkapnya adalah 3. Okey, 3. Jadi kita akan ambil daripada 26 tu, kita akan ambil 3 supaya lengkap jadi 50. Betul. Dan bila kita dah ambil 3, tinggal pada 26 tadi tinggal berapa? 20? 3 kan? Betul. Okey, jadi bila kita dah ambil 3, kita akan tinggal 23 di situ. Jadi kita akan gunakan pelengkap tadi 47 dan 3, kita akan dapat 50. Kemudian kita cuma tambah dengan 23. Jadi 50 tambah 23 kita akan dapat 73. Jadi itu proses dia. Supaya kita faham, kita boleh gunakan kaedah congak juga macam ni. Sebab kita boleh tengok nombor dan kita ambil pelengkapnya dan kita boleh menambah. 50 tambah dengan 23 lebih mudah berbanding kita ambil tadi 47 tambah 26. Okey. Kita cuba satu lagi. Mungkin ada yang masih agak-agak keliru kan. Kita gunakan soalan yang kedua. 36 tambah 48. Okey, kalau 6 tambah 8 dia ada mengumpul semula. Dia ada lebih daripada 10. Okey, jadi kita akan ambil 36. Okey. 36 pelengkap dia? 4. Oh, cakap sungguh. Okey, tambah dengan 4. Betul. Dan ada baki berapa? Ada baki 4. Baki? Oh, macam mana yang berada 48 tu? 44 lah. Baki 44. Okey. Jadi 36 dengan 4 dia akan jadi berapa? 36 tambah 4, 40. 40. Tambah Kemudian 40 tambah 44. Jadi 80. Jadi 84. Inilah proses
yang kita nak tunjukkan bahawa dalam matematik ada cara cerakinan nombor macam ini yang boleh membantu kita dapat jawapan lebih mudah. Jadi tak adalah guna kalkulator, nak guna bentuk lazim ataupun nak guna alat tulis nak kira kan. Jadi kita boleh menggunakan kaedah macam ni untuk melatih kita mengira secara congak. Tapi saya suka cara ni cikgu, lagi mudah untuk kita fahami, terutamanya untuk murid-murid di luar sana kan. Ya, betul. Okey, kita cuba satu lagi. Kita bagi latihan. Okey, kita bagi latihan kepada murid-murid yang ada dalam talian. Murid-murid yang ada di rumah sedia juga untuk menjawab bersama-sama. Gunakan kaedah congak. Gunakan dulu kemahiran ini supaya kita dapat kemahiran yang lebih baik dalam pengiraan matematik. Baik, kita mulakan dengan soalan pertama, Akmal. Dah sedia? Sudah. Okey, kita mulakan soalan pertama. 27 tambah 38. Okey, 27 tambah 38. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Oh, Danish angkat dulu. Baik, Danish. Okey, silakan. Berapa jawapan Danish? 65. 65. Wah, tahniah untuk Danish. Lajunya. Dia dapat jawapan cikgu. Lebih mengira daripada Abang Akmal. Alah Danish. Baik. Okey. Baik, tahniah untuk Jadi Danish. abang akan berikan Jawapannya satu ganjaran. 65. Okey. Baik. Terbaik Danish. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. 46 tambah 25. Siapa angkat tangan dulu? Oh, Husni pula angkat tangan dulu. Okey, Husni. Silakan Husni. 71. 71, tahniah. Tak sampai 5 saat. Ya, Abang Akmal baru nak kira kan. Wah, terbaiklah di Husni. Baik, Husni, tepuk tangan untuk Husni. Tahniah. Okey, Kita tahniah. bagi lagi hadiah untuk mereka. Okey. Dan seterusnya, jawapan Husni tadi 71. Kita tengok soalan yang kedua. 39 tambah 54. Siapa nak jawab? 54 tambah 9. Siapa nak jawapannya, buat? Siapa nak jawab? Berapa Okey, Hazwani. Okey, Hazwani. Apa jawapannya? 93. 93, tahniah untuk Saya Hazwani. baru nak kira dah dapat jawapan lah. Terbaiklah adik Azwan Nampaknya kita. mereka ni faham sungguh kan? Okey, kita cuba satu lagi soalan. Soalan apa, yang cikgu? berada di rumah tu bersedia juga. Okey. 65 tambah dengan 27. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Siapa boleh jawab lagi? Okey, Ornila. Ornila, Okey, silakan. Ornila, kita tengok Ornila dapat tak jawapan? Berapa Ornila? 65. 92. Wah, tahniah untuk Ornila. Bagus. Memang cukup cekaplah mereka ni, cikgu, kan? Maksudnya mereka dapat sama banyak sekarang ni. Wah, bagus. Semuanya faham kan? Betul, cikgu. Nampaknya kat sini, cikgu, murid-murid memang memberikan tumpuan yang sepenuhnya dan mereka faham juga dengan setiap soalan yang cikgu berikan dan menjawab dengan betul, tepat, cepat, terbaik. Ya, betul, Akmal. Okey, cikgu, kita nak bertidak kepada anda semua. Jangan ke mana. Selepas ini, kita akan kembali lagi dalam tahap 1. 93 tambah 56. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan tahap 1 bersama dengan saya, Abang Akmal Nazri dan juga Cikgu Syahril kita. Cikgu, saya rasa banyak dah saya belajar ni. Tapi saya nak tambahkan lagi ilmu pengetahuan saya dalam mata pelajaran matematik ni. Boleh ke Cikgu? Boleh sangat. Kita akan pergi yang ke seterusnya, iaitu bentuk lazim pula. Tadi bentuk lazim mungkin dah biasa dengar kan? Betul. Tadi kemahiran baru, kemudian kita akan bukan kemahiran lama, kemudian maksudnya kita nak menambah lagi kemahiran kita, iaitu bagi yang ketiganya adalah kaedah bentuk lazim. Bentuk lazim. Bentuk lazim ni dah biasa orang guna, tetapi kita perlu kuasai juga supaya kita tak melibatkan kesalahan dalam pengiraan. Baik. Kita tengok seterusnya bagaimana soalan yang pertama. Saya akan tunjukkan satu demi satu sebelum kita bagi latihan kepada murid dalam talian dan juga di rumah. Baik, 36 tambah 47. Ingat 36 tu adalah rumah puluh dan rumah sa. Okey, 36 ada rumah puluh, ada rumah sa. 47 ada rumah puluh dan ada rumah sa. Kita letakkan mengikut rumah yang betul. Okey, jangan salah masuk rumah. Orang marah. Okey. Kita letakkan 36 iaitu rumah puluh, 30 dan sa dia adalah 6. Kemudian 40 letakkan rumah puluh dan 7
Sa. Letakkan rumah sa. Baik. Kemudian kita akan tambahkan 6 tambah 7. Dia akan jadi 13. 13. Jadi 13 itu kena letakkan pada tempat yang betul. 13, 10-nya adalah puluh. Di puluh. Dan 3-nya adalah di sa. Jadi kita letakkan 3 pada rumah sa. Dan 1 tadi, ingat 1 tu adalah 10. Betul. Kita letak pada rumah puluh. Jadi bila kita letakkan pada rumah puluh, kita akan tambahkan rumah puluh keseluruhannya. 1 tambah 3 tambah 4. Jadi jawapannya adalah 83. Jadi kena letak kedudukan yang betul. Kena tahu rumah puluh dan rumah sa. Okey, baru kita letakkan pada kedudukan rumah yang betul. Baru kita dapat jawapan pun yang betul. Betul. Baik, kita tengok kepada soalan yang kedua. Baik. Okey, soalan yang kedua. 54 dan 28. Bagaimana kita nak tambahkan yang melibatkan mengumpul semula. Yang ini kita panggil istilah mengumpul semula apabila kita tambah lebih daripada 10. Okey. Jadi kita letakkan pada rumah puluh dan sa, iaitu 50 dan juga 4, kemudian 20 dan 8. Kita tambah mana dulu? Kita tambah sa dulu. Sa dulu. 4 tambah 8. 12. 12. Kita akan letak 2 tu di rumah sa. Kemudian 10 di rumah 1 tu di rumah puluh. Jadi kita akan letakkan pada kedudukan yang betul dan kita tambahkan. Berapa, Akmal? 5 tambah 2 tambah 1 jadi 8. 8. Jadi jawapannya ialah 82. Baik. Itu adalah kedudukan yang betul apabila kita menambah, kita letak pada kedudukan yang betul dan kita boleh menambah dengan betul. Itu yang penting pengiraan dalam matematik. Kita tengok satu lagi. Okey. 68 tambah dengan 27. Okey. 68 iaitu 60 dan 8 sa. 27 ialah 20 dan 7 sa. Kita tambah mana dulu? Sa dulu. Sa dulu. 8 tambah 7 15. Kemudian sa yang mana? 5. Puluh yang mana? 10. 10. Yang satu tu. Ya, kemudian kita akan letakkan di rumah puluh. Betul. Dan kita tambahkan 6 tambah 2 tambah 1 9. Jawapannya 95. Faham dah cikgu? Okey, bagus. Jadi kita harapkan supaya kaedah ini ataupun cara pengiraan ini yang tepat akan membantu murid-murid yang ada dalam talian, yang ada di rumah, yang ada di sekolah supaya faham penggunaan dan cara untuk menjawab dalam bentuk lazim yang betul. Cikgu, katanya Danish nak soalan untuk dia, cikgu. Ya. Okey. Mereka sedang tunggu soalan ni. Dah Danish. faham. Betul. Danish nak jawab. Okey. Dia nak soalan, cikgu. Nak soalan. Dia ni nak soalan. Kita bagi soalan. Baik. Kita bagi soalan yang pertama. Sedia murid di rumah dan juga dalam talian sedia untuk soalan yang pertama. Okey. Soalannya ialah 35 tambah 37. Silakan, Danish. Silakan kira cepat. Gunakan kaedah bentuk lazim. Ya. Tadi kita belajar bentuk pelengkap puluh. Ya. Okey. Siapa yang nak jawab dulu? Danish dulu. Okey, silakan Danish. Berapa Bagus. Danish? Berapa jawapannya Danish? 72. 72. Kita semak jawapan betul ke? Betul ke? Betul. Tahniah. Ya. Wah, itulah anak saya, cikgu. Iya. Anak papa. Kita letakkan ganjaran untuk Danish. Okey. 72 jawapan diberikan Danish. Okey. Baik, soalan yang kedua. Kita tengok soalan yang kedua. 46 tambah 38. Siapa yang nak jawab ni? Siapa yang nak jawab? Siapa nak kira? Okey, Hazwani dulu. Okey, Hazwani. Silakan Hazwani. 84. 84. Betul ke? Okey, kita semak jawapan. 84. Tahniah untuk Hazwani. Wah! Dapat satu sa. Okey. Seterusnya. Soalan yang ketiga. 54 tambah dengan 29. Siapa nak jawab? Husni dulu. Husni angkat tangan tinggi tu. Okey, Husni, apa jawapannya Husni? Tak dengar lah dia. 83. Betul. Betul. 83. Tahniah. Bagi ganjaran. Lajunya diorang kira, cikgu. Okey, tengok satu lagi. Ornila belum lagi kan? Kita tengok. Satu lagi soalan. 27 tambah 65. Okey. Okey. Ornila dah angkat tangan dah tu. Silakan Ornila. Okey, Ornila. 92.
92. Tepuk tangan untuk Nila, tahniah. Cikgu hebat-hebat, Wah, pintar-pintar. hebatnya mereka. Adik-adik kita ni kan. Betul. Ya, jadi inilah ganjaran dah diorang dapat. Memang diorang jawab dengan cepat, tepat, terbaik. Jadi cikgu, mungkin cikgu boleh berikan rumusan apa yang kita dah belajar kali ini, cikgu. Silakan. Okey, maksudnya hari ini kita belajar dengan 3 cara. Yang pertamanya kita menambah tanpa mengumpul semula. Yang kedua kita menambah dengan mengumpul semula tetapi kita menggunakan pelengkap puluh. Pelengkap Dan puluh. yang ketiga kita belajar menggunakan kaedah bentuk lazim. Ya. Ketiga-tiga ini perlu dikuasai oleh semua murid dan hari ini kita nampak semua murid menguasai kemahiran yang diajar. Ya. Dan cikgu harap yang berada di rumah, yang ada di sekolah dalam talian semua memahami kaedah ni dan boleh menguasai ketiga-tiga kemahiran. Amin. Dan bagaimana prestasi murid-murid kita kali ini, Cikgu Syahril? Sangat terbaik. Ya, beri tepukan kepada anda. Tanda diucapkan kepada adik Husni, Hazwani, Ornella dan juga Danish. Baik cikgu, kalau guru-guru kan atau mungkin ada murid-murid nak buat bahan rujukan tu dekat mana cikgu? Portal apa nama dia? Kalau bagi guru-guru dan murid juga yang perlukan rujukan seterusnya boleh rujuk kepada portal Delima. Baik, terima kasih banyak-banyak diucapkan sekali lagi kepada Cikgu Syahril dan tak lupa juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Kulina dan murid-murid kita ni yang memberikan tumpuan yang sepenuhnya. Tanda diucapkan kepada anda dan selamat maju jaya. Okey, kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye.